سلام كمسك الختام عليكم أحيبابنا يا كرام. سلام سلام كمسك الختام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36 yang bermaksud bahawasanya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebanyak 12 bulan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ketika Allah telah menjadikan langit dan bumi. Sebahagian daripada 12 bulan itu dinamakan sebagai bulan-bulan haram, iaitulah bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Jadi 4 bulan ini dinamakan sebagai bulan haram. Kerana apakah dinamakan sebagai bulan haram? Kerana pada 4 bulan ini diharamkan ke atas kaum muslimin berperang. Diharamkan ke atas kaum muslimin membuat kezaliman. Sebahagian daripada bulan-bulan yang haram adalah bulan Rajab. Dan Rajab banyak ulama yang meriwayatkan tentang hadis-hadis kelebihan bulan Rajab. Dan kata muhaddisin, hadis-hadis, kebanyakan hadis yang bersangkutan dengan kelebihan bulan Rajab adalah hadis-hadis yang dhaif. Walaupun hadis itu hadis yang dhaif, tapi boleh kita amalkan untuk mendapatkan fadail, untuk mendapatkan kelebihannya. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Ar-Rawdah, dia telah mengatakan bahawasanya awal malam bagi bulan Rajab adalah di antara malam-malam yang mustajab doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam An-Nawawi dalam kitab Rawdatul Talibin beliau telah mengatakan bahawasanya di antara malam yang mustajab kita berdoa kepada Allah adalah awal malam bulan Rajab. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah olehmu akan bulan Rajab. Nescaya kamu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 1000 karamah, dengan 1000 kemuliaan pada hari kiamat." Nabi menganjurkan kepada kita umat muslimin untuk memuliakan bulan Rajab, kerana Rajab itu adalah sebahagian daripada bulan yang telah dimuliakan, yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya lah kita sebagai kaum muslimin memuliakan bulan yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau kita perhatikan kalimah Rajab itu diambil daripada kalimah tarjib. Tarjib bermaksud ta'zim, yakni membesarkan, yakni bulan yang telah dibesarkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian nama bagi bulan Rajab adalah Al-Asam. Al-Asam bermaksud tuli ataupun pekak. Yakni bulan Rajab itu tidak kedengaran bunyi senjata, kerana telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin berperang pada bulan tersebut. Sebahagian daripada nama bulan Rajab lagi adalah Al-Asab. Al-Asab bermaksud tuang. Yakni Allah Ta'ala menuangkan pada bulan tersebut rahmat kepada kaum muslimin. Jadi bulan Rajab tu ada banyak namanya. Di antaranya Rajab, di antaranya namanya adalah Al-Asam, dan di antara namanya adalah Al-Asab. Itu semua menunjukkan di atas kemuliaan yang ada pada bulan Rajab. Jadi Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah olehmu akan bulan Rajab, nescaya kamu akan dimuliakan Allah pada hari kiamat." Allah akan memberikan kepada kamu karamah, yakni kemuliaan pada hari kiamat. Bagaimanakah caranya kita memuliakan bulan Rajab? Kata ulama, dengan kita berpuasa pada bulan Rajab. Dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, kelebihan puasa Rajab atas segala bulan yang lain
adalah seperti kelebihan Al-Quran berbanding segala kalam-kalam yang lain. Itu hadis yang menunjukkan bahawasanya kelebihan bulan Rajab itu lebih berbanding bulan-bulan yang lain. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi bersabda, di dalam syurga itu ada sebuah sungai yang dinamakan sebagai sungai Rajab. Dan sungai Rajab itu terlebih putih daripada susu, terlebih manis daripada madu. Dan Nabi bersabda, barang siapa yang berpuasa sehari daripada bulan Rajab, nescaya Allah akan memberi minum kepadanya air daripada sungai itu. Itu sebagai satu bentuk kelebihan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka yang mengagungkan ataupun mengamalkan ataupun untuk mendapatkan kelebihan pada bulan Rajab. Daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, diriwayatkan daripada Nabi SAW, Nabi bersabda, barang siapa berpuasa sehari daripada bulan Rajab, maka seolah-olahnya dia mengerjakan puasa dan sembahyang seumur hidupnya. Ini sebagai satu bentuk gambaran kalau kita mengerjakan puasa pada bulan Rajab, itu ada kelebihannya seolah-olah kita berpuasa dan kita mendirikan sembahyang seumur hidup. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, Rajab itu adalah bulan Allah. Nabi bersabda, Rajab itu adalah syahrullah, bulan Allah. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah maknanya bulan Rajab itu adalah bulan Allah? Apakah maknanya? Maka Nabi menjawab, kerana bahawasanya dalam bulan Rajab itu ditentukan keampunan. Yakni Allah Ta'ala akan memberi keampunan yang banyak pada bulan Rajab. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala mengharamkan di atas kaum muslimin menumpahkan darah. Yakni diharamkan berperang. Dan kata Nabi SAW, dan pada bulan Rajab itu diterima taubat bagi segala nabi-nabinya. Allah Ta'ala memaafkan. Allah Ta'ala menerima taubat daripada para nabi-nabinya pada bulan Rajab. Dan dilepaskan para wali-walinya daripada musuh-musuh mereka pada bulan Rajab. Jadi kemudian Nabi bersabda, dan barang siapa yang berpuasa pada bulan Rajab, nescaya Allah mewajibkan kepada mereka 3 perkara. Itu kata Nabi SAW. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Rajab, Allah mewajibkan ke atas mereka 3 perkara. Yang pertama, Allah akan ampunkan segala dosa mereka yang terdahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala akan peliharakan mereka daripada dosa yang berbaki daripada umur mereka. Dan yang ketiga, disentosakan, diamankan mereka daripada dahaga pada hari kiamat. Jadi barang siapa yang berpuasa pada bulan Rajab sepenuh-penuhnya, maka dosa mereka yang telah lalu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Allah Ta'ala akan menjaga mereka daripada dosa yang akan datang. Yang ketiga, Allah Ta'ala akan mengamankan mereka daripada dahaga pada hari kiamat. Itu perkara yang wajib yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang mengamalkan berpuasa pada bulan Rajab sepenuhnya. Kemudian maka berkata seorang sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, aku orang yang lemah daripada berpuasa. Aku tak mampu untuk melakukan puasa pada bulan Rajab sepenuhnya. Maka kata Nabi SAW, puasalah olehmu pada awalnya, dan puasalah pada tengahnya, dan pada akhirnya. Maka engkau akan diberikan pahala seolah-olah engkau berpuasa sepenuhnya. Jadi bagi mereka yang tidak berkemampuan berpuasa pada bulan Rajab sepenuhnya, maka puasalah pada awal dan pada tengah dan pada akhir bulan Rajab, maka kita akan diberikan pahala berpuasa seolah-olah kita berpuasa sepenuhnya pada bulan Rajab. Jadi kita kaum muslimin dianjurkan untuk berpuasa pada bulan Rajab. Walaupun hadis-hadis tadi adalah hadis dhaif, tapi hadis dhaif boleh diamalkan untuk mendapatkan fadail, untuk mendapatkan fadailul a'mal. Di antara perkara yang dianjurkan lagi untuk kita lakukan pada bulan Rajab, sebagaimana yang disebutkan oleh Wahab bin Munabbih radhiyallahu anhu, katanya, telah aku baca setengah daripada beberapa kitab Allah Azza wa Jalla bahawasanya
barang siapa mengucapkan istighfar kepada Allah pada waktu pagi dan petang pada bulan Rajab 70 kali, nescaya diharamkan Allah tubuhnya daripada terkena api neraka. Itu kata sahabat Nabi Wahab bin Munabbih, barang siapa yang membaca istighfar pada waktu pagi dan waktu petang sebanyak 70 kali, maka Allah Ta'ala akan menerima taubatnya dan Allah akan lepaskannya daripada siksaan api neraka. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Nabi SAW bersabda, banyakkanlah olehmu daripada istighfar daripada bulan Rajab. Banyakkanlah olehmu daripada istighfar pada bulan Rajab. Sesungguhnya bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tiap-tiap saat daripada bulan itu banyak yang Allah Taala merendahkan daripada api neraka. Dan bahawasanya bagi Allah ada beberapa dusun yang tidak akan masuk ke dalam dusun tersebut melainkan hanya mereka yang berpuasa pada bulan Rajab. Jadi bulan Rajab secara kesimpulannya adalah bulan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bulan Rajab adalah bulan untuk kita memperbanyakkan meminta ampun kepada Allah, memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kata sebagian ulama, Rajab itu adalah bulan kita menabur benih. Sya'ban adalah bulan untuk kita menjirus air di benih tersebut. Dan Ramadan adalah bulan untuk kita mendapatkan hasil yang dituai pada bulan Rajab dan Sya'ban. Jadi barang siapa yang tidak menanam benih pada bulan Rajab dengan melakukan ketaatan dan meminta ampun kepada Allah, dan dia tidak menjiruskan air dan dia tidak menjiruskan air matanya pada bulan Sya'ban, maka bagaimanakah dia akan mendapat hasil pada bulan Ramadan? Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, itulah beberapa perkara yang nak disampaikan pada hari ini yang berkaitan tentang kelebihan bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelebihan, memberikan kita nikmat untuk kita melakukan ketaatan dan menghampirkan diri kepadanya dan memperbanyakkan istighfar pada bulan Rajab. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan mereka yang berjaya pada hari kiamat nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.